Hai semua, cikgu gunakan buku ini sebagai rujukan. Boleh rujuk. Okey, untuk membaca soalan bolehlah pause dahulu. Okey, cuba fahami. Ada beberapa perkara yang perlu dilihat di sini seperti caruman KWSP. Perlu faham apa itu caruman, apa itu KWSP. Perlu diketahui apa maksud commission, apa maksud dividen, apa yang dimaksudkan dengan utility. Dalam soalan bagi bab ini ada banyak istilah-istilah yang perlu diketahui. Please read more. Okey, kalau dah faham semua itu, kita teruskan kepada cara menjawab menyediakan pelan kewangan peribadi bagi injection. Seperti yang cikgu explain sebelum ini, kita ada 4 bahagian untuk pelan kewangan. Tetapi dalam soalan tadi tidak ada bahagian untuk saving ataupun simpanan. Kita pergi terus kepada bahagian 1, pendapatan, bahagian ketiga dan keempat. Yang pertama, okey, gaji bersih Encik Chan mesti ditolak dengan caruman KWSP. Okey. Cara mencari gaji selepas potongan KWSP. Kalau di sini kita kira kita akan dapat RM. Cikgu ada bertanya sebelum ini, apa itu KWSP? Topik ini adalah topik yang pelajar boleh tanya dengan ibu bapa. Okey, apa itu perkeso? Ibu bapa Anda tahu. Apa itu KWSP? Dividen. Dividen yang disebut tadi 360, tetapi itu yang diterima dalam setahun, bukannya sebulan. Ingat, ini adalah pelan kewangan untuk sebulan. Dividen yang diterima bersamaan dengan setahun RM 30, bukan 360. Okey, commission pula yang diterima adalah RM 300. Masih ingat bahawa pendapatan ada 2 jenis, pendapatan pasif dan pendapatan aktif. Yang di atas ini adalah pendapatan aktif, manakala 2 ini adalah pendapatan pasif. Okey, ini adalah A, ini adalah B. Berapakah jumlah bagi pendapatan bulanan? RM 3.000. Okey, ini adalah bahagian pertama. Whiteboard cikgu pen. Ini adalah bahagian yang pertama untuk pendapatan. Okey, whiteboard cikgu pendek. Kita teruskan kepada yang kedua. Untuk perbelanjaan kita ada 2. Satu adalah perbelanjaan tetap, satu lagi perbelanjaan yang tidak tetap. Kita tengok perbelanjaan tetap dahulu. Kita ada 3, yaitu ansuran kereta. Ansuran kereta, insurance dan juga sewa rumah. Okey, kita ada ansuran kereta bersamaan dengan insurance adalah, kemudian sewa rumah bersamaan dengan 800. Ini adalah agihan perbelanjaan tetap untuk Encik Chan berjumlah 820. Nah, kita lihat pula bagaimana dengan perbelanjaan tidak tetap. Untuk perbelanjaan tidak tetap, cikgu tidak akan terangkannya di sini sebab sangat mudah, boleh dapatkan terus maklumat di dalam soalan. Cuma cikgu ingin tekankan mengenai beberapa perkataan yang mungkin tidak familiar, especially kalau kau Sabahan. Yang pertama, tol. Tol ini kalau kau dari Kudat, kau tidak tahu apa ini tol. Kalau kau tidak pernah keluar daripada Kudat. Kalau cikgu lah keluar ini masa cikgu sekolah, cikgu tidak pernah dengar ini tol ini. Senang untuk dijelaskan. Tol ini yang kau bayar kalau kau lalu satu jalan yang bagus. Ini ada di Semenanjung saja. Ada juga lah di Sarawak dulu, tapi macam karena tidak perlu bayar sudah sekarang. Tol ini macam kalau kopi tandas kan, kopi tandas kau bayar 20 sen kan, itu 20 sen itu tol lah itu. Sebelum kau masuk kopi tandas kau bayar dulu 20 sen, itu tol. Sama juga dengan jalan raya, sebelum kau limpas di sini kau bayar dulu 3 ringgit, contoh macam begitu. Itu adalah maksud tol. Satu lagi di sini adalah bill utility. Perkataan utility ini mungkin tidak berapa familiar, tidak berapa tidak berapa
Apa itu kalau familiar? Tidak berapa biasa ditinggal lah. Oke, ini utility. Bill utility ini ada tidak berapa biasa ditinggal. Bill utility ini adalah bill yang berkaitan dengan penggunaan. Yang kau guna elektrik, yang kau guna air. Oke, air ini pun mungkin ada beberapa orang yang tidak berapa biasa dengar lah. Beberapa tempat ini air perlu dibayar. Oke, mungkin ada yang heran kenapa cikgu perlu jelaskan ini bil air. Ketahuilah bahwa di Sabah masih ada yang mengambil air daripada gunung, daripada mata air, daripada perigi. So membayar air ini adalah satu istilah yang tidak kenapa kau bayar air? Contohlah, oke. Tapi ini adalah bill utility, bill elektrik, bill air, oke. Apa-apa bill yang berkaitan dengan penggunaan, dan utility ini berubah. Banyak mandi, banyak main di pool, banyaklah penggunaan itu untuk air. Sama juga dengan elektrik, banyak gunakan elektrik, maka dia akan berubah-ubah. Sebab itu dia berada pada perbelanjaan yang tidak tetap. Oke, yang lain ini jelas. Oke, makanan, minuman, bil telepon. Oke, next adalah yang terakhir di sini adalah cikgu ada jelaskan hari itu bahwa yang bahagian terakhir adalah hasil daripada tolak yang awal tadi, daripada pendapatan ditolak dengan simpanan, tapi dalam case ini dia tidak menyimpan langsung. Tolak dengan perbelanjaan, barulah kita akan dapat sama ada kita ada defisit ataupun lebihan. So di sini kalau kita tolak tadi, tolak daripada pendapatan 3.000, tolak pendapatan 3.000, tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan tidak tetap. Kamu akan dapat 280 ini. 280. Now, bahagian ini kamu kena tentukan sama ada 280 ini lebihan ataupun defisit. Masih ingat apa itu lebihan? Apa itu defisit? So ini adalah lebihan. Lebihan 280. So kita boleh katakan bahwa individu ini berbelanja dengan bijak sebab masih ada lebihan duit, dan lebihan duit ini kita boleh gunakan nanti untuk emergency purpose. So kesimpulannya tadi, jika kita nak tulis ini dalam satu jadual yang penuh dan lengkap, ini perlu tulis huraian seperti yang cikgu dah buat satu persatu tadi. Ini adalah secara overall. Ini adalah ringkasan. Pendapatan adalah 3.000, perbelanjaan adalah ini. So macam mana kita nak dapat lebihan ataupun defisit? Itu terpulang kepada hasil daripada kita tolak pendapatan, perbelanjaan, dan perbelanjaan. Dan jika ada simpanan, simpanan juga perlu ditolak. Tapi dalam case ini tidak ada simpanan, so hasilnya adalah 280. Tarang! Itu sahaja. Cikgu boleh katakan bahawa